Bahasa dan juga kesusastraan Melayu. Allah, susahnya tersasul. Kesusastraan Melayu. Bahasa lambang kebangsaan kita ni, bahasa menunjukkan apa, adab, budaya, pekerti, masyarakat dan macam-macam. Jadi pada kali ini kita ni akan kupas makna bahasa, kepentingan bahasa dan juga apa kaitannya dengan kuasa. Sesuatu perkara yang ada jauh ni pengertiannya. Ada perbezaan. Ada perbezaan. Ada perbezaan. Jadi pada pagi ini kita ni bawakan narasumber kita ni iaitu Yang Mulia Tuan Ahmad Fawaz Haji Mazlan untuk mengungsikan dan juga menghuraikan lagi segmen bahasa dan kesusastraan Melayu kita ni, bahasa dan kuasa. Memang kita akan mengucapkan selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullahalazim. Nah, okey. Bahasa dan kuasa. Simple. Indadanya orang terlalu labih lah dia punya topiknya. InsyaAllah. Kenapa bahasa? Kenapa kuasa? Kenapa bahasa dan kuasa? Silakan. Okey, terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Fakrul dan Puan Nur Hayatul dan secara amnya kepada Rampai Pagi kerana memberi saya peluang sekali lagi pada pagi ini untuk membincangkan satu perkara yang sangat signifikan khususnya dalam budaya dan masyarakat kita ni. Namun terlebih dahulu izinkan saya menerangkan apa yang dimaksudkan dengan bahasa dan apa yang dimaksudkan dengan kuasa. Okey, sebagai permulaan dari sudut definisi, bahasa adalah sistem lambang bunyi suara yang digunakan oleh kelompok manusia dalam menzahirkan perkara seperti perasaan, itu emosi dan fikiran ataupun idea. Jadinya perkara ini dizahirkan melalui bahasa. Justru menurut Wahyu Wibowo dalam buku beliau yang bertajuk Manajemen Bahasa, bahasa dianggap sebagai satu sistem komunikasi yang terdiri daripada gabungan beberapa bunyi yang diartikulasikan secara arbitrari. Apa yang dimaksudkan di sini adalah bunyi-bunyi tersebut berfungsi sebagai lambang. Lambang yang mengandungi makna-makna tertentu, makna-makna yang tertentu yang menjadi penyumbang terhadap kesempurnaan dalam sebuah proses komunikasi. Justru faktor makna yang terselindung di sebalik lambang dan perilaku pengujaran inilah yang menjadi intipati dalam membezakan bahasa yang digunakan oleh manusia dan bahasa haiwan. Dalam erti kata lain, tanpa adanya makna, sesuatu pengejaran atau perilaku itu tidak dapat dianggap sebagai bahasa dan sesuatu proses komunikasi sudah setentunya tidak dapat berfungsi dengan baik. Di sini maksudnya kalau kita ini berbicara ataupun bertutur, intipatinya adalah makna. Tanpa ada makna, artinya bahasa itu nada. Bahasa itu nada, nada kegunaannya kan. Artinya ujung pangkalnya intinya tu adalah maknanya tu juga. Dan jadinya di sini nampak tadi ada gabungan antara lambang dari segi bunyi dan makna yang di dalam kognitif minda kita ni. Namun bahasa bukan sahaja terhad kepada bentuk bunyi, terdapat juga bahasa yang berbentuk tulisan dan juga isyarat. Jadi di sini secara amnya itu bahasa tubuh macam mana ni Tuan? Bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Tapi saya akan sentuh lebih sedikit dulu. Secara amnya bahasa dapat dikategorikan kepada 3 bentuk utama. Satu yang tadi tuturkan masa ni bahasa lisan. Ini bahasa lisan ni. Bahasa yang diujarkan ataupun bahasa yang diartikulasikan. Ini salah satu daripada bentuknya. Bentuk kedua pula bahasa tulisan, itu bahasa dalam bentuk penulisan. Dan ketiga bahasa isyarat. Jadinya bahasa isyarat ini bahasa yang menggunakan pergerakan badan, tapi lazimnya kalau tadi umumnya bahasa yang menggunakan macam orang kalau tadi lihat jadinya itu bahasa isyarat. Namun satu perkara yang penting juga, satu perkara yang menarik juga mengenai bahasa isyarat ini, isyarat ini seperti mana juga tulisan dan lisan ini, bahasa ia memerlukan lambang. Artinya dalam lambang itu ia mengandungi makna. Satu perkara yang selalu kita lihat adalah penggunaan emoji. Emoji. Walaupun emoji itu kadang-kadang kita lihat bukan A-I-O-U, tapi mukanya saja. Tapi kalau disusun, artinya orang faham kan. Kadang-kadang satu perkataan ataupun 2-3 ataupun malahan satu ayat itu boleh disusun dengan menggunakan beberapa emoji. Kalau orang yang faham, ya fahamlah. Itu kan. Seterusnya kuasa, dari segi aspek kuasa pula melalui sudut definisi, kuasa bererti daya, ini dari segi sudut definisinya bererti daya kekuatan untuk melakukan sesuatu.
Namun izinkan saya terlebih dahulu untuk mengetengahkan bahawa kuasa yang dimaksudkan dalam konteks perbincangan kita pada pagi ini bukanlah merujuk terhadap kekuatan fizikal dan bukan juga yang merujuk kepada kuasa dari segi aspek mistik ataupun unsur-unsur yang bersifat kesaktian ataupun supernatural. Bukannya macam yang saya cuba bincangkan pada ini bukan macam orang mistik atau cuma pandai terbang bukan. bukan. Namun perbincangan saya song mata kaji. Bukan tu. Bukannya dalam perbincangan saya pada pagi ini. Tapi itu bahasa dan seni itu kan. Boleh juga dikategorikan seni. Kalau film-film lihat tu itu kan seni kan tu. Seni kira macam mana yang menggunakan bahasa itu untuk menghiburkan orang lah kononnya. Okey, so kalau dari segi aspek kuasa dalam konteks perbincangan saya ini menumpukan kepada makna kuasa dalam konteks sains sosial iaitu keupayaan seseorang individu untuk mempengaruhi dan mengawal pemikiran, kepercayaan dan tingkah laku orang lain. Kuasa juga dilazimkan digambarkan dalam bentuk penjajaran menegak ataupun vertically aligned dalam maksud bahawa aras di atas diduduki oleh individu yang mempunyai kuasa. The person who has power biasanya ia akan berada di dudukan atas. Manakala aras di bawah diduduki oleh individu atau kumpulan yang menerima unjuran kuasa daripada pihak yang berada di atas. Yang didominasi lah. Didominasi. Namun apabila disebut perkara dominasi ini lazimnya orang akan berpandangan negatif, tapi kita tidaklah seharusnya memandang negatif terhadap aspek apabila membincangkan aspek kekuasaan kerana kuasa seperti mana juga macam api, ia ada manfaat, ia ada juga kemudaratan. Kalau tadi salah guna api, ia boleh mendatangkan mudarat. Tapi kalau tadi tahu manfaatnya, ia boleh mendatangkan manfaat. Seperti mana juga kuasa ia boleh mendatangkan manfaat kepada masyarakat, tapi ia boleh juga mendatangkan mudarat hanya kalau sekiranya kuasa itu disalahgunakan. Okey. Jadi memanglah sebenarnya kebahasaan ini ia mempunyai kuasa yang tersendiri. Dan juga mengikut konteks ayat yang tersendiri, pengertian yang tersendiri. Kalau kadang-kadang kalau kita ni misal katalah yang paling ringkas kalau saya salah betulkan ya. Kalau macam kita ni kan bercakap, kita ni kan orang cakap tadi itu untuk tujuan seseorang. Tapi dia dapat diterima. Jadi itu juga merupakan satu kuasa macam kasar junya bahasanya ni, apa maksudnya ni. Boleh diartikan ke tu juga? Boleh sama ke tu dengan bahasa dan juga kuasa? Cara penerimaan. Dan biasanya orang yang mempunyai kuasa ini ia akan salah satu daripada aspek faktor kuasa ini ia bahasa itu kuasa memanifestasikan dirinya dalam bentuk kuasa. Jadinya di sini izinkan saya menerangkan jenis-jenis bahasa yang digunakan ataupun jenis-jenis bahasa yang sesuai dengan kuasa. Kadang-kadang ia terpulang pada situasinya. Namun di sini hubungan itu ada satu faktor hubungan yang menarik di antara bahasa dengan kuasa. Salah satu untuk melihatnya adalah individu yang mempunyai kuasa ini lazimnya ia akan mengunjurkan kuasa yang dimilikinya itu melalui mesej atau pertuturan yang dilakukannya. Melalui mesej atau pertuturan tersebut, individu yang mempunyai kuasa akan berusaha untuk mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku orang yang dibawa bertutur. Artinya di sini kalau seorang itu ia ada kuasa, ia akan berusaha untuk mempengaruhi orang yang dengannya bawanya bercakap. Jadinya sini izinkan saya memberi satu contoh rekaan saja, satu perbualan antara seorang doktor pakar kesihatan dengan seorang pesakit yang di selianya. Okey, dalam perbualan tersebut kita ambil contoh saja. Doktor itu arah pesakitnya tuannya habis kita sedang mengidap penyakitnya sekian. Buat masa ini habis kita mesti menjaga pemakanan kita sama kita mesti makan ubat sekian-sekiannya. Jadinya di sini satu elemen yang harus diambil kira apabila membincangkan kuasa ini, seorang yang mempunyai kuasa itu ia haruslah terlebih dahulu mempunyai keabsahan ataupun legitimasi in order supaya ia punya kuasanya itu dapat diterima. Jadinya di sini dalam konteks contoh yang saya sebutkan tadi itu kepakaran doktor itu sebagai seorang doktor yang mempunyai ilmu dan pengetahuan mengenai perubatan,
justru kepakaran beliau itu adalah satu bentuk keabsahan atau legitimasi terhadap kuasa yang dimilikinya. Justru ayat tutur tadi, doktor itu tadi, habis kita sedang mengidap penyakit. Jadinya daripada ayat itu, ia sudah sebenarnya memanifestasikan kuasanya itu dalam ayatnya tu. Jadinya dalam waktu yang sama, ayat yang kuasa yang dimanifestasikannya terhadap bahasa itu akan mengubah persepsi orang yang sakit itu. Artinya persepsi sebelum ini orang yang sakit itu yang menganggap dirinya sihat. Jadi apabila ia bertutur sama doktor itu, doktor kesihatan itu pun memberitahunya bis kita ini sedang sakit. Jadinya seorang pesakit itu ia menerima legitimasi yang bahawa doktor ini seorang doktor yang pakar. Maka ia menerima dia. Dalam dalam masa yang sama, secara tidak langsung berubah persepsinya tu. Ia tidak lagi sebagai seorang yang sihat, tapi sebagai seorang yang mempunyai kesakit. Ali dan satu lagi persepsinya tu bahawa arahan doktor tadi itunya bis kita mesti makannya, mesti makan ubatnya, bis kita mesti menjaga makanan kitanya. Jadinya di sana kuasa yang dari doktor itu melalui petuturannya itu bakal mempengaruhi tabiat pemakanan pesakit tadi itu, menjaga dia makanannya. Lebih bila diarahkan makan atau apabila diarahkan untuk makan ubat, diikutkannya itu pasal apa? Pasal yang menerima sudah keabsahan daripada doktor itu. Kuasa yang daripada doktor itu melalui petuturannya itu diterimanya itu. Artinya ia yakin dengan kepakaran doktor tadi kesehatan itu hanya akhirnya mesti jadi ikut ninya. Jadinya keputusannya itu berubah, dia sudah berubah. Dia mesti makan ubat, dia mesti menjaga pemakanannya. Dia sadar bahawa pada masa ini ia indah sihat seperti sedia kalanya lagi. Di sana telah berlakunya macam mana kuasa itu ada kaitannya dengan dengan bahasa. Dalam arti kata lain, di sini bahasa itu sebagai perantaraan, medium. Dan orang yang berkuasa itu ia selalu berusaha untuk mempengaruhi orang lain. Jadinya salah satu caranya untuk mempengaruhi orang lain itu adalah menggunakan bahasa sebagai perantaraan. Bahasa yang disampaikan melalui lisan. Adakah bahasa yang disampaikan melalui lisan ini cukup untuk melegitimasikan, memanifestasikan rasanya untuk mengubah seseorang yang akan didominasi, ataupun harusnya lebih lagi menggunakan beberapa cara, adanya bahasa isyarat ataupun ada bahasa tubuh ataupun dengan convincing. Kalau misalnya dengan bahasa kan, kamu mesti makan ubat. Indah convincing kan? Boleh jadi. Boleh jadi. Jadi harusnya apa tu? Harusnya dengan cara apa lagi tambahan untuk membuatkan bahasa ini supaya lebih digeruni. Bukan digeruni lah, supaya lebih efektif kepada si pesakit itu untuk benar juga. Mesti mungkin kadang-kadang fakta ataupun dengan yang lain, ataupun adakah soalan ini agaknya di luar daripada persimpangan katanya, ataupun masih di jalan yang masih boleh lurus. dibincangkan. Macam Boleh mana dibincangkan. Okey, biasanya dalam proses komunikasi ini, kita ni selalu berusaha untuk meyakinkan orang lain kan. Jadinya macam mana ni, Pak? Ini kadang-kadang pakai tangan ke ni? Tadi saja, Pak. Macam mana kan tu caranya? Macam tu kan. Dengan marak mata, dengan gesture badan. Yes. Biasanya dalam proses komunikasi ini ada satu aspek retorik. Retorik artinya dalam retorik ini kita ni berusaha untuk meyakinkan orang. Dan mengenai daripada soalan Tuan Fakrul tadi itu, macam mana kalau sekiranya kita ni akan meyakinkan orang itu. Dari pendapat saya secara peribadi, kita ni boleh menggunakan dua strategi, iaitu seperti mana yang disebutkan tadi oleh Tuan Fakrul, strategi ancaman ataupun strategi makan ubat. Baik bis kita makan ubat, kalau indah macam tu. Mungkin itu tu. Strategi ancaman ataupun kita ni boleh juga strategi imbalan. Strategi imbalan dan ancaman. Ancaman itu macam kita ni menggunakan orang bis kita kalau kita nak makan ubat, sekarang ada timbul lagi penyakit lain. Timbul lagi penyakit lainnya, terpulang kepada kitanya untuk memikirkannya. Sama ada kita mau mendengar keindahan nasihat saya ni. Artinya yang menggunakan itu, menggunakan strategi ancaman. Tapi kalau strategi imbalan, orang pendekatannya itu lebih positif sikitnya. Kalau kita makan ubat, kita berusaha untuk menjaga kesihatan kita. Dapat kita meluangkan waktu lagi ni macam ni. Jadi ada orang lain yang untung melainkan diri kita saja yang sendiri. Kenapa pulang kita nak memakan ubatnya? Itu di sana sebenarnya strategi untuk strategi
imbalan dan strategi ancaman ini pun sebenarnya ia melibatkan kuasa juga. Artinya ia mereflek kuasa nyata tetapi dengan menggunakan strategi retorik, sama ada menggunakan imbalan ataupun ancaman. Jadi topik yang kita bawakan hari ini menarik bahasa dan juga kuasa ni. Atau macam Pak Kural ni macam kalau cakap pun macam menerkamnya kan. Tapi secara kesimpulan, secara kesimpulannya lah. Ini kesimpulan kalau misalnya bagi seorang penyanyi kan. Kadang-kadang kalau kita ni menyanyi mesti ada lirik-lirik muka, mesti ada bahasa tubuh. Kadang-kadang kalau tadi megang mic, kalau macam rasa sedihnya rasa sedih macam tu kan. Ada sesuatu maksudnya untuk menyampaikan isi ayat, menyampaikan kandungan dan juga perasaan. Jadi itu tahnya orang kalau misalnya dari segi bahasa ini bukan daripada lisan dan sebagainya, tetapi ada lagi hal-hal yang lain. Nah, Ketani hanya tinggal 2 minit saja lagi untuk bersama. Mungkin dapat dikongsikan, ditambah sedikit dan juga dirumuskan. Sebelum Ketani berpindah ke segmen yang lain lagi. Okey, kalau pada Ketani punya macam perbincangan ni, of course kadang-kadang kalau Ketani usaha untuk meyakinkan itu memang bukannya satu perkara yang asing. Artinya kadang-kadang Ketani kalau bercakap itu mun hanya ganya menggunakan perkataan itu pun kadang-kadang dah cukup. Jadi dia memerlukan faktor seperti pergerakan badan, manis mulut di bibir kan artinya tu kan. Janji manismu banyak kadang. Kira macam Ketani berusaha untuk meyakinkan orang kan. Artinya kadang-kadang kalau dirasakan indah cukup untuk menggunakan itu, artinya digunakan lagi kuasa. Kalau penindak kuasa menggunakan lagi berapa faktor yang lain, macam pergerakan badan ataupun barangkali yang boleh menyebut saja faktor ataupun perkara-perkara di luar perbincangan itu untuk menyokong punya hujah. Okey, secara kesimpulannya mungkin dalam hal ini satu yang harus kita ingat untuk menilai satu perkara itu sebagai bahasa, satu ia mesti ada makna. Tanpa ada makna ia bukan bahasa, artinya pengujaran yang sia-sia saja. Kedua, bahasa bukan hanya digunakan untuk berkomunikasi, tapi ia boleh menjadi sebagai saluran untuk sebagai satu medium untuk menyalurkan kuasa. Okay. Baiklah. Itu saja. Itu secara kesimpulannya. Dan juga yang menerima itu penting. Yang menerima perlu menerima bahasa dan kuasa kita pada pagi ini. Jadi ribuan terima kasih ya. Kita ucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih kembali. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Ahmad Fawaz Haji Mazlan. InsyaAllah kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.